Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, pertama kali saya minta maaf background bising. Okey, saya ada pasang kipas. Mungkin dia dengarlah sikit dengan saya duduk di tepi jalan rumah dekat tepi jalan. So dia ada bising, bunyi-bunyi bising. Alright. So kita ke kaunter-kaunter kajian untuk minggu ni. Okey, minggu ni selalunya yang kita kaji adalah pada hari Jumaat lah. Maksudnya kaunter-kaunter yang masuk dalam screener GBS Momentum pada hari Jumaat yang dijangkakan akan meneruskan momentum pada minggu yang akan datang. So kita akan kaji. Selalunya kaunter ni yang masuk dalam GBS Momentum ni, kalau within 1 week dia tak naik juga, kita bagi maksimum dia 2 weeks dalam satu-satu list tu lah. Okay. Dan untuk pemilihan list, kita perbanyakkan lah, walaupun kita nak aim macam kita aim sikit, maksudnya kita lebih fokus kan. Tapi kalau terlampau sikit, katalah contoh kaunter yang bergerak tu dari sektor teknologi sahaja, sedangkan dalam kita punya kajian hanya ada 2. So kita less option lah. Kita tak ada kajian kita untuk teknologi, tinggal 2 je. So kita nak masuk antara 2 tu je. So dia kalau boleh untuk satu sektor tu biarlah lebih lah. Maksudnya ada 3 ke, ada lebih banyak pilihan. So untuk setiap kita punya kajian kurang-kurang lah, setiap sektor ada satu. Ya, in case yang naik tu HT, so kita terus boleh fokus counter kajian kita. Kalau yang naik tu minyak, then kita terus boleh fokus counter kajian kita. Untuk buat list ni walaupun saya selalu tunjuk tak banyak, sebab saya tak akan sempat dalam sesejam, tak akan sempat buat review. Dia jadi nanti ikut nasib. Apa-apa pun, contoh kan, hari Sabtu Ahad ni kita buat kajian. So kita katalah kita ada 8 counter yang kita kaji. Okay. So next pada hari Isnin, Selasa, Rabu tu kita buat kajian lagi, masukkan. Jangan kata macam terlampau banyak kajian kita, tak. Sebab bila mana yang bergerak tu adalah satu sektor saja, contoh 3 sektor saja, kita kekurangan counter untuk kita tengok. So tak apa kaji banyak-banyak. Once counter tu yang gerak, once sektor tu yang gerak, kita terus boleh fokus counter yang dah dikaji. Lebih mudah. Kalau kita baru nak kaji time tu, kita mungkin terlepas peluang lah. Okay. Okay, tak apa, kita baca dulu. Counter-counter ni yang menjadi list dalam GBS Screener Momentum adalah PTRB, EIB, Diakon. Diakon ni kita punya kajian minggu lepas. Kalau yang mengikuti lah video saya dan kita tengok dia dah buat kenaikan, the next day hari Isnin terus buat kenaikan. Dalam kajian saya tu saya tengok, saya kata yang nak cepat nampak Diakon lah yang akan terus naik kan. Sebab dari segi time frame dia dan kedudukan chart tu, pergerakan harga pada ketika itu nampak dia lebih cepat nak bergerak compare tu yang lain. Contohlah counter-counter lain yang kita kaji tu, bukan kata dia tak bagus, tapi mungkin dia slowly. Kita tak tahu dia akan gerak Selasa ke, Rabu ke, Khamis ke, Jumaat. Sebab kita tengok dari segi macam dia di atas EMA 20 EMA 20. Maksudnya dia dah melepasi dia punya resistance 20 hari sebelum. Kalau kita tengok MA 20 untuk daily dekat chart, maksudnya dia dah melepasi dia punya resistance tu. Dan selalunya kalau counter yang di atas MA 20, resistance 20 hari, maksudnya counter tu akan boleh meneruskan momentum. Maksudnya orang selalu masuk dekat situ untuk swing. Dia lagi kuat bila mana MA 20 tu kan, ataupun EMA 20 ke, dia cross 50, dia cross 50. Okay. Cuma bila kita dah kaji tu, ada ciri-ciri macam ni, kita pergi kepada time yang lebih kecil, bukan time frame lah. Kita pergi kepada resistance yang lebih kecil-kecil untuk dia tengok trending kan. So movie average tu maksudnya trend following lah. Movie average, exponential movie average, semua geng tu lah. Kita tu itu untuk tengok trend following. So counter mana yang tengah trending minggu ni, so kita boleh tengok. Contoh orang yang biasa guna EMA 7, okay, kita tengok adakah harga semasa melepasi EMA 7. Counter-counter yang macam tu, contoh dia di atas EMA 7, dia di atas 20, dia di atas 50. Okay,
Dan kalau dia lebih banyak dengan line-line di dekat bawah tu lagi bagus lah. Maksudnya dia di atas 100, di atas 200. Maksudnya dia high momentum. Very uptrend lah. Counter yang tengah betul-betul solid uptrend lah kalau dia di atas tu. Cumanya bila kita dah masuk dalam kita punya watchlist, kita tak tahu walaupun di tengah dalam keadaan uptrend, adakah dia terus gerak esok? Kita tak tahu, tak pasti. Lusa ke? Kan contoh yang kita kaji last week. Bio holding. Lagi Enflow kan. Ada yang buat kajian kan, dan saya duk buat kajian tu, tapi dia tak bergerak the next day. Dia bergerak hari Selasa, hari Rabu macam tu. Tapi kita boleh tengok lah. Jangan abaikan list yang kita dah kaji. Sebab tu kita dah kaji. Yang lain tu kalau kita on the spot, kita mungkin tak dapat nak fokus dan alert sangat. Kita tak tengok dengan teliti lah. Okay? Faham tak apa yang saya nak cuba sampaikan? Okay lah, kita teruskan dulu. Sambung EIB. Jakun tadi saya kata Bauto, Fitus. Fitus kaunter-kaunter murahan pun kita kena tengok. Kalau ada masa tu, katalah hari tu ataupun minggu tu, kaunter yang digoreng ada kaunter-kaunter super penny. Dan kalau kita ada buat list yang sebelum-sebelum ni kan, list-list kita yang dah ada sebelum ni, tengok balik mana yang apa, super penny. Macam tu. So tengok ni contoh super penny yang bergerak, Friva, Fitus, lagi okay, super penny bagi saya tu dia di bawah 20 sen lah. Perdana. So kita boleh fokus bila mana kaunter-kaunter jenis macam ni, super penny gerak. Okay, mana kaunter kajian kita? Vinvest. Kena ada satu list yang super penny. Kaunter-kaunter yang senang naik, yang kaunter-kaunter ATM lah kita panggil. Macam Huatai, Big. Kaunter yang suka bagi kenaikan yang banyak. PCCS, Data Prep, Sedania, Jackson. Dia memang nampak dia dindong. Maksudnya dia dindong lah. Consolidation. Dia dah keadaan sideway ke apa tu. Jangan abaikan dia sebab kaunter tu once dia dah naik, dia naik kau-kau. Kita tengok dekat Data Prep macam mana dia buat kenaikan dalam masa sehari. Boleh pergi 40%, 50% kan. So kaunter-kaunter tu jangan dibiarkan. Buat satu list juga. Okay, aku dah tahu kaunter-kaunter ni kalau once dia start masuk volume yang padu, memang dia bergerak macam nak naik. Maksud bila kata once salah satu gerak, contoh Big gerak, tengok terus Huatai. Kalau kita dah terlepas Big, tengok Huatai macam tu. Dia punya geng-geng dia lah. Alright. Okay, sambung. UMC, MNH Holding, Sistat, Saipak, K+, Pestec, HLT, Egmo, Henzin, Cengil. Saya tak tahulah macam mana dia punya pronounce ni. CENGIL. Cengil is it? Okay, Top Glove, CMSB, Citra Global, Perdana, PT Trans, AHB, Nescon, Cosmos. Ni Atroman Cosmos ramai yang buat duit kan. Organio, Vinvest, BSL Corp, kaunter murahan, super penny. Peacock, kaunter yang sangat cantik. Sangat cantik pergerakan dia sangat cantik. Kalau boleh buatlah kajian kaunter ni. Buat kajian macam mana pergerakan dia boleh naik dengan begitu cantik. Okay, sekejap sorry, saya nak tengok tadi apa. Where is it? Saya nak bagi contoh betapa cantik yang kaunter ni. Peacock. Kaunter ni dia dah bergerak dah berapa bulan, bulan 10 ke? Saya nak tengok macam mana. Nak tunjukkan lah macam mana bila kaunter tu dia dah start buat uptrend. Peacock, alright. Peacock kita ambil daily sekejap Ni 2 hours. Daily. Okay Kalau boleh tengok ni kenaikan dia once dia dah, kita on sekejap. Once dia dah cross ni, ini yang saya masukkan yang dia di atas semua line Yang ni saya dah buat siap-siap lah. Saya dah buat siap-siap dia macam untuk weekly di atas yang merah lah. Weekly maksudnya selagi harga di atas yang lain merah ni, maksudnya minggu tu okey lah, cantik lah kaunter tu. Yang ni untuk 2 minggu, 3 minggu. Ini untuk sebulan dan seterusnya lah. Kalau dia di atas 50, 100, di atas ni 20 MIB 20, yang ni EMA 20. Okay. Kalau dia di atas ketiga-tiga yang strong momentum ni, di atas 50, 100, 200 memang kaunter tu solid nak buat uptrend.
Lepas tu kita, kalau kita perasan dia start buat kenaikan ni macam mana? Dia buat sideway, consolidation lah. Dia duduk senyap kat sini. Sini pop ada volume masuk dia breakout. Lepas tu kalau kita tengok yang semua line ni berselirat kat sini dia compress. Dan kesemuanya cross up dekat area sini. So suppose kalau katalah kita terlepas dekat sini ke, katalah kita tak perasan lah harga dia 0.095 hari tu, dia tutup lah dengan harga 10 sen. Okay, 10 sen. Maksudnya hari tu kita terlepas lah entry. Siapa yang perasan yang jenis mata dia memang lekat dekat skrin, mungkin dia dapat masuk lah. Bila breakout kat area sini, sharp entry dia 0.095 dia terus masuk kan. Tapi bagi yang buat kajian selepas counter dah tutup pada pukul 5, maksudnya atas lah hari Isnin, untuk hari Selasa dia nak entry, dia kaji malam tu. So dia akan jumpa counter ni baru saja compress dan cross up ke semua line. Dekat situlah kita cari dekat mana kita nak entry, ambil peluang. Katalah pada hari tu kenaikan dia terlampau tinggi pergi tengok ke template kecil, ada tak dia buat cross ke bawah macam ni. Dia tengah menurun tak, dia buat that cross kan, mesti dia cross ke bawah tak. Kadang-kadang bila counter di dalam time frame yang lebih besar sudah buat cross up yang very solid uptrend, kita rasa terlepas nak entry, cari kat time frame kecil. Kita tahu kita memang nak masuk counter ni, kita dah nampak dia akan pergi uptrend. Kita tengok dia dah turun macam ni. Dia turun, kita biar dulu, maksudnya dia ada peluang untuk jatuh. And then bila dia start, mana dia sebenarnya ni, okay, bila dia dah start cross up balik semua ni dekat time frame kecil, cari entry kat sini. Cari entry sini. Ni kan biru cross up merah, lepas tu yang ni pun biru cross up merah, lepas tu dia punya oscillator start naik kan. Kita punya panggil bullish divergence bullish divergence dia start naik. Kejap plot. Okay, dia dah start naik. Lepas tu RSI pun kita tengok katalah di atas 50, MACD di atas kosong contoh tak semestinya MACD di atas kosong dia high momentum, tapi tak semestinya. Kalau dia cross up daripada bawah pun, kalau dia dah cantik ke atas semua cross up, kita boleh je entry, right? So kalau kita terlepas sini, cari time frame kecil, ada tak peluang untuk entry. Cari dia bila dia pull back dekat time frame kecil. Ini pull back lah. Bila dia turun, time frame besar dia tengah buat uptrend, time frame kecil dia tengah pull back sahajalah. Okay, kalau time frame besar pun dia keadaan sideway dan dia buat turun macam ni, janganlah masuk. Kita hanya masuk cari kat time frame kecil untuk entry ni kalau time frame besar dia tengah uptrend macam ni, solid dia di atas ke semua line-line ni, compress and cross up. Inilah counter yang kita nak cari. Kalau jumpa, tangkap dia, letak dalam list. Jangan risau kita tak dapat masuk pada hari yang memang momentum naik tinggi-tinggi, yang orang dah kaya. Katalah dia ambil, tak tahulah kat hari tu dia berjaya beli bawah ni kan. Lepas tu dia berjaya top up 105 boleh jual kan, dia kaya kan. Kan untuk counter super penny 2-3 bit, 4 bit, 5 bit naik macam tu, dah kaya. Dah kaya sebab beli lot yang besar. Harga sikit pun kita dah naik, boleh jadi 100% macam tu kan. Maksudnya sebenarnya saya nak cerita 1 bit tu kenaikan pun dah banyak untung lah. Senang cerita macam tu lah. Dia kalau kata lebih logik lah kata-kata macam ni, 10 sen nak jadi 20 sen dapat kalau yang orang swing lah. 10 sen dia nak pergi 20 sen, macam logik lah untuk dapat 100% kan. Sebab dia masih dah kadang murah lagi counter tu. Alright. Tapi nak kena jumpa counter yang jenis ni lah. Dia cross up ke semua line. Kalau jumpa letak. Sebab lepas tu, okay, dia start, kita kata selagi dia tak bocor MACD, kita nak akan swing kan. Nampak dia betapa dia uptrendnya. Bukan kata dia tak main nak sentuh yang biru pun. Dekat kuning pun dia solid Untuk dia 2 weeks tu dia memang kekal. Dia touch dia naik, dia touch naik. Dia kuning tu dia sebagai dia punya support. So daripada ni saya kata bulan Oktober tu, dia start naik, dia tak turun. Solid uptrend. So counter macam ni lah kita nak. Sebab kalau kita beli kat mana-mana pun, kat sini ke dekat harga 110 kata dah terlewat kan. The next day kita masuk, tak sempat dah nak ambil harga yang 10 sen tu. Then you dapat 105 tak dapat, 110 pun dapat. Not bad tau. Counter pada hari the next day tu dia buka atas, saya kata dia buka atas daripada harga dia close pada hari Isnin. Contoh ni adalah hari Isnin. Hari Selasa
dia buka di atas harga dia close kemarin pukul 5 tu. So volume ada. Okay, volume ada. Orang duk beli ni macam nak naik. Dan kita tengok dia ni pun start cross up semua. Dia masuk je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Okay, kalau kata berniat untuk swing, selagi tak bocor MACD ni lah yang lain biru. MACD tu MA20 lah. Selagi dia tak bocor untuk kita swing. Tapi kalau kita jenis yang hanya nak simpan seminggu 2, so refer yang merah dan kuning sajalah. Yang time frame kecil-kecil. Yang kuning merah ni kita boleh tentukan sendiri, adakah nak menggunakan MA5 ataupun MA7. Okay, this one you can guna MA10, okay, MA14 ke kan, 14 kan. Untuk dia ada satu yang time frame lebih panjang sikit, tu time frame kecil. Maksudnya time frame fast MA atau fast MA dengan slow MA untuk reference. So kena ada 2 at least untuk kita swing seminggu 2. Kalau saya dah set up kat sini, saya set up merah dan kuning lah. Merah dan kuning. Selagi atas merah kuning, kita boleh swing lah untuk seminggu 2. Kalau kata dah cukup 2 minggu, dia stay atas merah dan kuning, boleh consider untuk kita swing lagi, mungkin minggu ketiga, minggu keempat. Sebab kita nampak dia peluang untuk naik lagi. Okay. Kalau kata dah pada minggu kedua tu, dia dah start touch yang kuning, dan nampak dia dah start menunduk dekat time frame kecil, nak turun ke bawah, kita keluar lah. Okay, semua cerita kalau orang jenis swing, dia beli bila dah start cross up semua line, dan dia tak keluar selagi tak macam MACD. So keuntungan dia adalah, sebab tu penting tau, perhatikan benda-benda ni dekat time frame daily. Kalau dah cross up semua, perhatikan sebab kita tak nak terlepas peluang counter yang jenis macam ni. Dia sangat cantik kenaikan dia. So kenaikan dia untuk dalam masa 2 bulan dia naik 108%. Kalau kita beli ke area sini lah, area kita dapat harga ambil 105 ke kan, contoh kan. So kita dapat 108% within 2 months. Orang yang swing 2 bulan dapat 100%. Memang betul saya pun kalau swing 2 bulan 3 bulan tu, itulah peluang untuk dapat 100%. Kalau saya swing kebanyakan 2 bulan 3 bulan tu hanya 20-30%. Tapi not bad, sebab still lah untung untuk kita hanya based on pergerakan line-line EMA dan dia berada pada atas MACD. Itu saja reference dia. Simple saja, tapi mungkin dia ambil masa lah. Bukan mungkin, memang ambil masa lah. 2 bulan. Siapa sanggup tunggu dia okey. Sebab dalam masa kita menunggu tu, dia akan ada jahat macam ni. Dia turun, tapi kita tahu kita punya reference line MACD, kita tak keluar lah. Tapi sakit jantung kat sini. Tengok dia naik balik. Alhamdulillah. Turun. Alamak, betul-betul nak turun ke tak? Dia akan ada berlaku macam tu. Ini dipanggil strong holding power, dan kita percaya pada kajian kita. Lepas tu kita tengok volume juga. Selagi volume masih banyak, orang tak keluar lagi, orang masih collect. So kita carry on je lah. Kita dah beli harga awal. So kenapa kita perlu takut? Itu secara kasarnya memang selalunya kalau nak swing, macam kita nak 20% macam tu, memang 20%, 30%, 40%, 50% dan ke atas, 2 bulan ke atas lah untuk kita swing. Tapi ada je counter yang seminggu 2 dah naik pun. Even sehari dia dah boleh naik sampai 40%, 20%. 20% tu kadang-kadang orang yang dah terror sangat, dia 20% tu kacau untuk dia dapat lah. Dia tak perlu swing sampai 2 bulan 3 bulan. Dia ambil counter yang super uptrend, yang memang solid, tengah naik uptrend macam ni, di atas semua EMA kan, dia naik sekejap je. Maksudnya kalau kita swing ni sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari, 11 hari, 12 hari. Katalah kita ambil 12 hari, kita tengok keuntungan berapa. Kita ambil sampai dia yang merah ni kan. Dia naik. Tu dia turun balik. So dalam 12 hari tu dapat 40%. So daripada orang yang terpaksa tunggu 2 bulan dengan 20%, 30%, 40%, tapi ada orang yang berjaya collect dalam masa 2 minggu 40%. So kadang-kadang ada orang memang dia tak suka swing lama-lama, dia hanya nak seminggu 2. Perhatikan counter yang trending di atas line merah dan kuning. Okay. So cara-cara dia lah. Dan buat beberapa list lah. Setiap counter tu sebab sektor dia
Yang trending sektor lain-lain. Setiap hari tu ada sektor lain-lain. Kalau kita tak nak kita bosan lah. Counter tak gerak. Sebab counter dia kena ada catalyst juga. Kena tengok ada volume tak masuk hari tu. Lepas tu kena tengok juga sektor apa yang tengah trending. Kalau kita masuk counter yang sektor tak trending, tengah merah, indeks merah counter kita. Contoh teknologi tengah merah, kita pergi masuk teknologi. Memanglah satu harapan palsu lah. Kita tengok sih sektor tu tengah merah, macam mana counter kita nak naik? Kecuali memang kita nak sahut untuk kita swing, kita dah nampak dia semua tengah cross up untuk daily, kita dah kaji Sabtu Ahad. Lepas tu kita tengok peluang hari Isnin dia merah, so kita peluang lah untuk sahut harga lebih murah. Then okay lah. Tapi yang tak kaji apa-apa Allah Akbar, yang kita hanya based on trending merah kuning, kalau dia tak di atas merah, dia tak di atas kuning, dia tak ada volume, dan bukan indeks dia tengah hijau, janganlah masuk. Okay, tunggulah, bersabarlah, tunggu mungkin hari Selasa, mungkin hari Rabu, mungkin dia gerak pada hari Khamis. Kita dah kaji, InsyaAllah dia akan mengikut kajian kita lah. Okay, selalunya dia repeat history lah supposedly, tapi ada juga counter dia tak ikut. Tapi tak apalah, kita dah kaji, kita ada banyak counter lain lagi. Kalau counter tu tak gerak, counter lain yang gerak tu, fokus counter yang tu. Alright. Saya tunjuk macam mana counter yang cantik je tadi tu. So ni mari kita start buat satu kajian lah. Ambil yang kalau dia dah naik 10%, mungkin dah terlampau banyak kita ambil counter yang ambil contoh, kita ambil Priva lah. Priva sektor teknologi Kalau kita teknologi gerak, Priva. Ini counter Super Penny, selalunya untuk swing lah sebab dia lambat lah. Dia share apa, share issue dia tinggi. Kalau lebih 1 bilion, 1 bilion, so memang lembab lah dia. Okay, ni contoh counter kita tengok kat daily. Nampak tak dia sedang buat apa? Perasan tak apa yang saya cakap tadi? Dia berada di atas kesemua line tak? Semua kan? Asli ada dia kuat, dia di atas yang super uptrend. Super uptrend tu apa? Super uptrend tu di atas 50, 100, 200. Adakah dia di atas 20 yang kita trending untuk swing? Yes, di atas 20. Okay, so kita tahu counter ni solid uptrend. Kita mungkin dah terlepas peluang lah. Sepatutnya dia compress turun bawah ni, dia cross up area sini. Mungkin kalau terlewat sangat, the next day lah. Hari ni katalah masa dia compress dan cross up ni tak sempat beli, the next day boleh ambil kat mana-mana harga 105 ke, tak kisahlah. Siapa yang ambil kat sini, mungkin dia dapat harga 10 sen, harga 0.05 tu. Okay, sebab kita dah terlepas. Dan sekarang kalau dia tengah buat kenaikan yang macam ni, hijau-hijau dan ada merah, so kita terus tanda sini adalah base dia. Okay, dia ada dua cara masuk dekat base. Mana saya punya kotak hilang pula. Dua cara masuk dekat base Satu kita buy on support, satu kita buy on breakout. Okay, so kita nampak dia buat base tu dekat sini. Maksudnya merah dia tu di sini dan di sini. So dia ada dindong dekat sini. Inilah base. Base tu tapak lah. Dia naik, dia buat tapak kat sini pula. Satu stage yang baru. Okay, sebelum ni dia punya stage kat bawah ni lah. Kat area sini lah. Ni merah dia kan. Satu stage kat sini, lepas tu dia breakout kat sini. And then satu lagi merah kat sini, so dia buat satu lagi stage yang kedua dekat sini. Perlukan breakout yang atas ni dengan solid. Kena ada volume yang padu macam ni. Breakout kat area sini. Sebabkan dia ada resistance dekat 13 sen dan dia ada line touch dekat 135. Siapa yang nak swing boleh consider masuk dekat area atas ni. Nampak dekat Q yang tebal. Kita cari Q yang tebal dekat sell. Kat mana orang Q paling tebal? Katalah kat sini 13 sen orang Q tebal. So kita takkanlah nak masuk dekat 125. Dapat satu bit je. So buat tak lepas ada roadblock. Tunggu 130 ni jerong-jerong makan. Kalau kata tebal dekat sell Q, dekat platform, tengok sell Q dia. Kalau terlampau tebal, kau tengah beratur nak jual dekat harga 13 sen, kita jangan masuk lagi. Sebab kita dekat hari sekarang kata 125, satu bit saja. Kalau kita kaya Meliana, macam salah sebut je. Kalau kita kaya gila, terpaksa guna kata gila. Kaya, sangat-sangat kaya, banyak guni, ada duit 1 juta. Nak masuk satu bit dah untung, then okey lah. Tapi kalau kita ni rakyat mahir yang ada modal 5,000 ke bawah,
ataupun 2-3 ribu saja. So takkan kita nak 1 bit saja. Faham tak? Tengok dekat CQ, itu resisten dia resisten semasa dekat paling laju mestilah dekat ticker chart. Dekat kita kena refer juga ticker chart, kita kena refer juga Q. Okay, Q dia tu, Q analysis. Q lah yang dekat platform tu orang dah tengah beratur. Kalau tebal dekat sini, tebal gila-gila compare tu dekat area 11 sen, 115, 120. Tiba-tiba dia ni tebal gila. Contoh sini 80,000. 80,000 lot, 70,000 lot. Lepas tu apa 60,000 lot. Contoh tiba-tiba kat sini 150,000 lot. Logik tak nak lepas? Tak logik kan? So apa kita perlu? Tunggu jerung-jerung makan kat dari sini. Katalah tinggal lagi 3,000 baru kita nak join. Okey lah. Sebab kita tahu counter tu uptrend. Kita just nak sahut. Dan tengoklah sama dekat sini. Dia tengah dead cross. Okey. Dekat time play kecil 15 minit. Dia tengah dead cross. Dia tengah compress turun ke bawah. Allah, tercekik saya nak cakap. Adakah dia dah cross up? Adakah dia berlaku cross up macam ni kat time play kecil? Belum. So, kita tahu counter ni pada time frame yang lebih besar dia adalah counter uptrend. Di time frame kecil dia tengah buat pullback. Okey, automatik bila time frame besar dia tengah buat uptrend, automatik bila dia turun di time frame kecil dia hanyalah buat pullback sahaja. Dia buat retracement sekejap lah. Retracement sebenarnya tinggi, jauh turun. Orang kata pullback ada 3 terms dia. Saya tak kisahlah. Saya guna secara maksudnya bukan term yang berapa betul sebab dia ada berapa persen jatuh untuk kalau retracement, berapa persen saja kejatuhan, kalau pullback berapa persen kejatuhan. Okey, saya just panggil pullback sajalah. Okey, sebab kalau retracement itu turun banyak sangat Okey, saya panggil dia sebagai pullback. Dia ada lagi satu saya lupa apa benda panggil lah. Okey, kalau lah dia tengah turun lah macam ni, sebab dia time frame besar uptrend, time frame kecil tu automatic pullback. So nak masuk kena tunggu dia cross up balik lah. Okey, kalau macam ni dia tengah jatuh, tunggu dia cross up balik. Di sini dia tengah jatuh, tunggu dia cross up balik. Alright? Faham tak? Okey, sini. Dia punya biru, adakah dia dah cross up merah? Belum. RSI, adakah di atas 50? Belum. ADX 20. Okey, bagus. Yang lain-lain belum. MACD ada atas kosong. Okey, alright. Dia sekarang masih ada momentum. Tapi, tengok line signal dia. Line signal di atas. Line MACD duduk di bawah. Untuk golden cross berlaku, persilangan emas berlaku, biru ni kena cross up merah. Sebiji macam ni juga, biru kena cross up merah. At least dia naik atas 20% lah. Atas 20 tu. Tak berlaku lagi. So, bukanlah time untuk kita sahut. Even yang kita trust yang dia sedang buat base dan kita cuba nak sahut. Kita kata tak kisah. Aku tak kisah aku nak beli 11 sen ke 115 ke 120. Aku tahu dia nanti dia boleh pecah dan dia boleh naik. Kalau you trust your instinct, yang you dah study dan you percaya dia hanya buat base dan dia akan break out. So you nak buy on support. Sekarang lah 11 sen ke kalau dia sentuh 11 sen kan. Katalah you queue dekat 11 sen dan dia mari ambil. Dia tak bocor. Okay, dia tak bocor dan dia dindon biar situ tak tahulah sebulan, 2 bulan, 3 bulan apa. Tapi lebih cepat, bagi saya lah, lebih cepat kalau dia break out. Dia turun, dia cross up balik. Dia turun, dia cross up balik. Dia turun, dia cross up balik. Sini breakout dengan volume padu. Dia dah makan Q tebal dia tu. Tak kisahlah, tak tahulah dia tengah Q dekat mana. 125 ke, kat 13 sen ke, 135 ke. Kat mana Q tebal tu. Kita tunggu Q tebal tu nak habis ataupun dah habis ke. Dah stabil dekat situ. Harga memang, katalah dia Q tebal kat 13 sen. Q tebal macam 2 kali ganda ke. Tak kisahlah, dia lebih tebal kat situ. So, bila dia dah makan, katalah kita dah terlepas. Dia dah makan habis, dah terlepas 13 sen. Tak boleh masuk dah Q tebal tadi. Dah semua kena makan, dah sold out. Okey, tak apa. Tunggu beberapa ketika. Tengok, betul tak dia memang beli kat situ. Dia bukan fake breakout. Bukan makan saja-saja buang balik kan. Kita tengok dulu. Okey, betul lah dia betul duduk atas 13 sen. Tapi aku tak dapat nak sahut dah 13 sen. Then tak apa, beli je 135. So jadikan 13 sen sebagai support. Sebab kita dah tak boleh nak beli 13 sen, tak dapat. Q tak dapat dah. Dan tak apa, at least dia dah makan Q tebal tu. Kita tahu dia sedang nak buat pergerakan momentum nak naik dah. Dia sedang nak push naik dah. Jerung tu dah push sebab dia dah buang roadblock tadi tu. Yang 13 sen yang tebal gila tu, dia dah buat roadblock.
So, dah jadi support dah. Roblox yang duduk kat depan, dah jadi Roblox tu duduk ke belakang. Kita dah lepas dah Roblox tu. So, jadikan sini sebagai support. Andai kata dia bocor, terpaksa lah keluar lah 2-3 bit kan. Tak kisahlah berapa kita punya risiko sanggup rugi tu, kita dah tetapkan sendiri. Berapa 5% ke 10% kan. You decide yourself lah. Okay. So tapi kita tahu dah entry kat situ dah jadi sebagai support semasa. Dia jadi resistant become support RBS. Kena pasti RBS, then you entry dekat RBS pun boleh. Okay. Dan you nak masuk kat sini di non-idom pun boleh. Tapi kena sabar lebih tinggi compare tu yang ni. Tapi yang ni pula dia punya risiko dia tinggi sekiranya dia hanya fake breakout. Tak jadi RBS, tak jadi resistance become support, dia hanya fake. Dia bagi kat 13 sen, dia makan semua, kita ingatkan dia nak push, sekali dia turun balik masuk dindang-dindang. Itu risiko. Orang yang masuk sini, hampa beli kat atas, aku beli kat bawah. Steady je, tak rugi lagi. Sebenarnya tak salah, tak ada yang betul apa pun. Saham ni kita punya ikut kajian masing-masing. Ikut kita punya selera masing-masing, kita nak buy on breakout ke, kita nak buy on support ke. Jadi kita tahu kenapa kita beli. Atas kajian apa, atas sebab apa, atas teknik apa. Kita sendiri yang decide. Tak ada orang boleh decide kan. Tak siapa boleh tahu pun kata apa yang nak naik. Cara mana yang terbaik pun tak tahu, kita sendiri yang tahu. Sebab itulah ada pelbagai teknik dalam saham. Dan orang yang berjaya trade saham ada macam-macam cara. Okay, masing-masing tetapkan sendiri sebab kita tak boleh follow orang. Sebab kita follow orang yang kenapa orang tu jadi kita tak ada? Sebab kita tak decide sendiri betul-betul. Sebenarnya yang mana betul-betul kita faham, yang mana betul kita masuk jadi. Kita sendiri kena cari sampai jumpa. Kalau perlukan setahun dan setahun, 2 tahun, 2 tahun. Jangan give up. Teruskan mencari sampai jumpa teknik kita paling selesa buat duit. Yang senang, paling senang kita buat duit. Kalau you senang nak buat dekat support, then you beli kat support. Kalau you senang sebab mengikut chart pattern, then you buat ikut chart pattern. Kalau you jenis orang yang masuk RBS, then you masuk RBS. If you are trending yang untuk weekly, yang trend following untuk seminggu saja, then you follow seminggu saja. Kalau seminggu saja, dia mestilah harga di atas katalah yang merah, kena ada volume mesti mengatasi volume sebelum. Time break kecil mestilah keadaan sedang buat uptrend. Right? Okay. Kita teruskan. Counter ni memang tunggu je lah. Bagi saya tunggu dia break up. Kalau nak beli kat support terpulang. Sebab dia memang counter tengah uptrend, cari peluang untuk masuk lah. Yang supporting dia adalah FA. Tengok dia punya QR, adakah counter yang bagi untung. Seterusnya Catalyst, ada apa-apa tak dia buat projek baru ke, ada apa-apa dia nak buat yang beritahu nak manis-manis. Catalyst apa-apalah. Then kalau dia ada catalyst yang positif, then you consider counter ni bagus untuk masuk. Kalau you tak jumpa sebarang apa pun yang catalyst bagus, FA pun tak nampak bagus pun, tapi dia punya technical analysis based solid on technical analysis sahaja nampak cantik, then you hanya ada satu nyawa lah. Nyawa you adalah TA sahaja. You tak ada supporting. FA cantik, TA cantik, kita pun confident nak hold lama. Yang ni kita agak akan hati kita akan dudak sebab kita hanya ada ini saja reference kita. Reference kita adalah kajian chart saja. Adakah boleh berjaya? Yes, boleh. Ada je orang yang solid hanya technical analysis, still boleh buat duit. Dia tak tengok FA, dia tak tengok catalyst, dia tak tengok apa-apa. Cuma bagi saya lah untuk kita nak berjaya dan nak lebih confident, kena ada sedikit lah lebih kuat rasa ingin hold tu, ingin pegang sesuatu kata tu. Kalau kita tahu okey, ada tengah positif, ada catalyst bagus, okey, untuk kita swing lah. Kalau technical analysis ni orang intraday dan BTST dia tak kisah pun apa jadi pada catalyst ke atas FA, QI, anything dia tak kisah. Asalkan technical analysis cantik, then dia masuk je. Okay, next kita tengok MNH Holding. Saya just tengok yang counter yang kenaikan perubahan dia below 10%. Bukan kata 10% ke atas tak boleh naik, cuma dia sedikit tinggi sikit lah risiko dia. Cuma momentum lebih tinggi tau. Kalau kenaikan change ni tinggi, momentum nak laju naik dengan cepat lebih tinggi compare tu yang below 10%. Tapi untuk selamat yang below 10%, maksudnya dia boleh pergi cari 10% lagi. So ada peluang 2% at least untuk dia naik. Macam ni kita dah tak tahu. Alamak, mungkin dia patah balik ke, dia turun balik ke.
Ada kan kita tengok counter-counter yang dah naik. Yang dah naik 10% lepas tu dia turun. Dah naik 20% dia turun balik. So kita tak nak berlaku macam tu lah. Okay. M&H Holding. Okay. M&H Holding pun kalau kita perasan, dia buat compress. Okay. Dia naik sekejap. Dia pull back balik. Buat high low. And then dia start compress balik kat atas ni. Yang ni baru dia confirm naik. Apa yang kita perhatikan kat sini, Allahu Akbar, sorry, apa kita perhatikan kat sini, kalau kita tengok volume sebelum tak padu, dan masa jualan tu padu, masa jualan berlaku tu padu. So belum masanya untuk kita kata kita masuk sebab ingat kita dah sahut ni. Tapi sekiranya jualan berlaku kau-kau macam ni, kita keluar dululah. Okay, maksudnya bukan lagi fake breakout lah yang ni. Belum lagi, dia baru nak test saja. Baru nak test, nak percubaan naik sebenarnya, belum lagi lah. So dia perlu breakout dekat dia punya high yang sebelum. So sinilah. Kita tak dapat nak beli kat sini sebab kita takut dia macam ni. Kalau kita beli kat sini 210, so kita punya resistance adalah 220. So kenaikan kita hanya 2 bit. Kalau kita rasa kita okey dengan kenaikan 2 bit dan dia jatuh balik, dan you bolehlah masuk bila dia compress cross up balik. Kalau kita ni jenis macam tak nak lah sakat 2 bit je, then you boleh tunggu high yang dia pernah buat sebelum ni, bagi dia breakout dulu. So kita beli agak dekat area 220, 225. Okay, dekat sini dia dah compress elok, dia dah beratur elok dah naik. Lepas tu dia dah high yang fake sebelum ni, dia dah berjaya. Sebelum ni dia hanya test, sekarang betul-betul naik. Okay, kita beli dari sini lah. Dia mungkin dindong-dindong Mungkin dindong tu kita mungkin lah letak, katalah kita masuk 220. Mungkin dia kita punya cut loss kita 5%, 3 hingga 5% lah untuk yang cepat lah. Kalau yang nak seminggu 2 mungkin 5%. Kalau sehari 2 mungkin 3-5%. Kalau seminggu 2 saya still rasa boleh up to 8-10% lah. Kalau yang rasa tak sanggup nak tanggung 8-10%, mungkin boleh lowkan sikit risiko, 7%, 6% ke. Tapi rasa sebab kalau kita intraday pun, kita punya risiko sebenarnya 3-5%. Tapi takkanlah kita nak seminggu 2 minggu, kita punya risiko nak tanggung pun sikit juga. Tak kena lah kan. Sebab kalau kita sehari mungkin kita target 3 atau 5%, dia one to one. Untung 5%, rugi pun 5%. You nak untung 1,000, you sanggup tanggung rugi 1,000. Tapi kalau kita swing, you nak untung 2,000, you sanggup rugi hanyalah 1,000 lah. Dia selalunya half macam tu. Maksudnya contoh you sanggup tanggung rugi 6%, dan keuntungan you nak 12%. Alamak, ada orang tengok Ninja Turtle lah pula budak ni. Sekejap Okay, sambung. Minta maaf ada orang nak bertukar-tukar TV lah, apa benda, nak tengok Ninja Turtle pula. Alright. So apa tadi saya cerita? Okay, kalau kita yang nak keuntungan untuk kita swing seminggu 2, so kita punya target lebih lah. Maksudnya kalau daily dan intraday dan juga BTSC, kita 5% sanggup loss 5% kita punya keuntungan 1,000 nak untung 1,000 loss Tapi kalau untuk kita swing, mestilah kita nak gandakan. Maksudnya keuntungan lebih daripada risiko sanggup rugi tu. Kalau rugi 1,000, kita nak untung 2,000 contoh macam tu kan. So mungkin 6% sanggup rugi, so kita kena dapat achieve 12%. Macam tu. Okay. So within 1 week to 2 weeks, at least saya rasa lah, bagi saya 10%. Sebab kita dah swing tau. Orang daily dah boleh dapat 3-5%. Kita swing, takkan kita nak sikit daripada orang yang intraday. Alright. So you takkan nak expect 2 bit saja kalau you nak swing seminggu. Itulah cerita je. So you beli kat area sini lah, 220. Alright. Selagi mana dia masih uptrend uptrend tu dia buat susunan traffic light merah, kuning, hijau di atas MACD. Okay. Ni bocor sikit ni tak apalah. Kita punya risiko lah yang saya kata tadi, 5-6% ke apa benda persen yang sanggup rugi tu.
Janganlah jatuh sikit nak keluar jatuh sikit. Jenuh lah sampai bila nak untungnya. Sampai bila nak ni kena sabar sikit. Kena ada risiko yang sangat tanggung. Sebab saham memang automatik kita tahu kita masuk saham tu kita sanggup tanggung risiko. Kalau tak boleh nak tanggung risiko jangan masuk. Jangan melabur lah saham. Senang cerita dia. Memang kena swing tu. Memang tahu dia ada keadaan risk. Kena tanggung. Mungkin kita ada keadaan kita tengah merah portfolio kita. Tak apalah. Sebab itu kita dah set risiko kita sangat tanggung 5-6% ke 7%, 8%, 10%. Kita dah set up. Selagi tak kena kita punya stop loss tu, lantak. Okay, swing je dulu. Sebab itu tahu dah ada counter dah buat uptrend kan. Dia memang ada pullback yang sihat lah maksudnya. Dia akan buat pullback balik naik, turun sekejap, pullback, naik balik, turun sekejap, pullback dan naik balik. Okay. So, tengok dia terus je naik. Terus naik. Macam ni. Hari Jumaat dia ada solid momentum. Okay. Dan kita tengok time frame kecil. Ada kebangkalian nak turun. Yes. So dia akan buat pullback dulu kan. Dia ada peluang untuk buat pullback dan cari pullback lah. Counter yang macam ni. Maksudnya dekat daily dah buat uptrend. So kita tengok lah. Mungkin ada chart pattern dia. Kenapa dia boleh buat rejection kat situ. Kita nampak dia ada buat satu saucer lah. Saucer dia ada neckline. Okay. Kalau macam ni kita tahu dia ada satu area yang dia buat rejection. Sekarang ni lah. Dia tengah reject dekat area situ. Okay. Kalau kita nak beli sepatutnya kena harga lebih tinggi daripada harga yang 275 tu. Kena ada satu volume lagi yang tengah duk sauk pada hari Isnin ke Selasa tu. Untuk minggu depan lah. Ada volume yang masuk kat sini bertahan atas 275 dan you boleh masuk. Kalau dia jatuh 275 dia, contohlah dia jatuh bawah 270 dia pergi 265 260 yang masuk. Sebab ada counter dia bukan buat saucer. Okay. Chart pattern dari segi chart pattern dia ada dua kebarangkalian dekat sini. Satu saucer. Saucer tu macam mangkuk, macam pot macam periuk. Macam periuk saja. Tapi sekiranya lagi satu chart pattern yang dia boleh buat adalah cut handle. Kalau cut handle sekiranya bahagian dia punya lips yang ni panggil lips lah. Lips tu tempat kita minum, kita letak mulut lips. Kalau dia berlakunya lips dekat sini bukanlah satu neckline, then dia akan buat satu penurunan handle. So kat sini bukan apa. Sebenarnya kalau masuk kat sini orang yang jenis swing dia tak kisah apa jatuh walaupun 10% sebab dia tahu counter tu memang cantik. Dia akan pergi juga macam ni. Based on technical analysis lah Saya tak cakap FA apa tu kena kaji sendiri saya bukan orang FA ke orang news ke apa tu. Saya tak tolong kaji untuk orang lah. Maksudnya yang ni je saya kaji sebab senang. Boleh tengok chart. Yang tu kita kena lebih detail. Saya tengok macam tu saja dekat investing.com. Nak tengok news, lepas tu tengok dekat KLSC screener apa benda tu kan ada news yang naik tu. Situ je lah saya tengok. Yang lain semua chart. Okay, semua TA. Alright. So orang yang memang dia chart pattern punya style yang dia jenis, ada orang yang memang dia tak kisah tahu rugi. Dia boleh swing je dekat keadaan merah. Itu tak apalah. Tapi kalau kita yang jantung tak kuat, make sure dia betul-betul bertahan atas 275 dulu. Make sure dia hanya dindong-dindong air di situ. Jika tidak, kita takut kalau katalah bocor dekat dua ni kan. 270 dia pergi 265, dia pergi 260, kita takut dia buat handle turun sampai bawah. Dia boleh pergi bawah sampai ke area sini. Dia boleh pergi bawah sampai area sini yang tempat dia rejection. Yang paling dekat dia boleh pergi kalau katalah dia dah buat handle kan. Dia mungkin boleh pergi separuh. Nampak tak ada satu rejection kat sini kan. So mungkin dia boleh jatuh sampai 240. Sekiranya dia buat handle lah. Okay, lebih teruk dia boleh turun sampai dia boleh turun sampai ke bawah ni lah. Paling teruk lah. Tapi saya rasa jahat sangat lah sampai kalau dia nak test. Sini kan tempat yang dia test banyak kali jatuh. Test banyak kali jatuh. Test banyak kali jatuh. Ni kat sini baru break up dan pergi naik atas. Okay. 220, 240 dia boleh turun sampai situ. Siapa yang jenis swing dia trust, yang dia tu akan reverse balik sampai kat sini, dia akan reverse balik cari 2350 dan tak apalah orang macam tu. Tapi kalau orang yang tidak, better ambil harga atas sikit. Kita tahu dia akan naik atas kan.
Ambil harga atas sikit yang memang kita tahu dia dindon-dindon jahit dekat situ. Dindon-dindon jahit situ maksudnya okey 275, 280, 285, 275, 280, 285. Itu nampak tu volume masih banyak volume banyak. And then that's it's okay. Okay, you check balik kat bawah time brake kecil, dia cross ke bawah, dia cross up balik ni cross up balik. Yang ni pun dia start menghijau balik macam ni Dia turun ke bawah, dia cross up balik, hijau balik yang ni merah kan? Merah, belum masuk lagi, belum boleh masuk lagi. Okay, tunggu dia turun, cross up balik. Mungkin dia tengah testing dekat ada sini. Takut dia bukan buat neckline, bukan oval hair, tapi dia adalah mulut. Mulut lebih jahat mulut jahat. Kalau mulut lips dia buat cup and handle sampai ke sini, dia turun balik. Dia buat handle, then dia baru reversal naik balik. Kalau dia turun kat sini saja tak apa. Tak apa juga kan 240. Kalau dia turun sampai jahat sampai sini 20, turun ke bawah mampu tak jadi kat handle, tak tahu jadi apa dah. Takutlah kerugian yang sangat banyak. Itu tak nak kita berada dalam kaunter yang kita tengah mengalami kerugian atas 10%. Kita tak nak lah berlaku macam tu. Kalau boleh kita nak elakkan. So secara cara nak elakkan, make sure semua ni dah cross up balik. Ni cross up balik kat time frame kecil. Make sure dia dah stable di atas 275, 280, 285. Okay. Okay. Kalau dia masukkan dia dindon-dindon ada situ dengan ada volume yang masih masuk untuk sauk ke barang kalian, dia adalah saucer. Saucer dia tak ada bentuk handle Dia sampai sini, dia break out, dia terus naik pelan-pelan naik lah. Bukan dia terus pacak naik terus sini. Itu kalau kaunter yang dia nak goreng kau memanglah boleh naik sekejap je Macam data prep sehari boleh naik. Tapi secara sihat, kaunter kenaikan sihat, dia akan dindong-dindong lah. Okay. Andai kata berlakunya breakout dari situ, dan dia dindong-dindong okay. Maksudnya dia betul dia breakout. And then dia pun naik. Okay, mungkin dia pergi cari macam ABC, turun balik buat base. ABC base sekejap. Tak nampak sangat base. Okay, then dia berjaya breakout dia punya high yang sebelum, dia naik lagi buat another high. Dia turun lagi. Lepas tu dia pergilah sampai dia jumpa target tu kan. Kalau dia nak capai target yang kita expect tu lah. Tapi make sure dia berjaya stable di atas dia punya ni yang line kuning yang kita buat ni kan. Dia kena buat sebagai resistance become support resistance sekarang nak dia jadikan sebagai support base lah, buat tapak yang kita nampak clear dia sedang buat tapak. Bukan tapak yang main-main naik sekejap dan bocor tu, tak nak lah. Tengok trace counter NH Holding. Saya tak masuk counter yang saya kaji. Nantilah saya buat list sendiri. Okay. Lagi counter apa kita nak tembak ni? Perak Pengangkutan. Okay, PT Trans. Tapi mahal pula kalau dia 50-90%. Bukan counter mahal tak boleh masuk. Tapi mungkin ada orang yang lebih modal. Yang ada orang yang suka counter, katalah dia ada 5,000, dia memang ambil counter yang RM1, 80%, 90%. Lebih stable lah daripada counter yang murah-murah. Dah lambat nak ambil counter apa HC ada gerak. Atronic kita dah kaji beberapa minggu yang sebelum lah. Dia pun dah start naik. Atronic pun tengah test. Nah, kalau ikut kat sini, saya nampak dia buat macam cup handle lah. Ini satu cup, ini handle, dan sekarang tengah test balik. Kalau jaya breakout akan pergi laju lah. Nampak tak apa yang saya nampak? Ataupun boleh jadi head, shoulder, knee and toes. Apa ni? Shoulder lah. Kepala, bahu yang terbalik. So tak kisahlah dia buat apa bentuk pun, tapi bentuknya nak naik. Okay, dia boleh jadi cup handle. Kalau cup handle macam ni lah. Mana lukisan saya? Kalau cup handle, this one is dia punya lips. Okay, ni lips dia. Dia perlu lepas mulut dia. Okay, ni dia tak berjaya lepas. Naik sikit, turun balik, bocor. Okay, then dia bocor, dia turun. Nah, tengok ini yang saya tak nak ni, saya kata. Kalau dia buat handle, dia turun sampai dia test balik kan. Yang pernah naik kan. Dia turun sampai betul-betul bawah tu. Jahat betul. So, siapa yang kat dalam ni nak konon-konon
nak beli sebab dia adalah sauce, katalah kajian kononnya kita tadi MA Holding, katalah contoh-contoh. Yang kat sini dia tak tahu lagi, dia ingat ke betul-betul breakout sekali bocor, tapi dia nak stay juga. Tu saya kata better keluar dulu, tunggu dia reversal balik dan masuk. Maksudnya kat sini reversal pun boleh juga. Tunggu buat satu channel turun ke bawah, dia breakout and then ambil masuk. Ataupun tunggu second entry adalah bila dia dah breakout yang ni. Ada 2 kali entry kan. Satu, kita tahu dia dah buat handle, turun ke bawah, buat channel ke bawah, dia breakout, masuk. Kedua, biar dia naik buat high, tunggu dia buat pullback balik dan breakout lagi sekali, masuk. 2. Okay, yang ni ketiga dia breakout. Ataupun kadang-kadang orang hanya beli dua kali je dia beli. Sini dia tak tahu nak jadi apa kan, so dia beli kat sini masa breakout, dan kat sini masa breakout, 2 kali breakout kan. Dia bukan orang yang buy on pullback dan kat BOD breakout kat BOB dekat sini. Faham tak saya nak cerita? Okay, sebenarnya kalau kat handle kita buat satu channel turun, alright, kita tunggu dekat mana dia breakout dengan volume. Area sini dia breakout, kita put entry lah, area atas sikit lah. Okay, secara logik takkanlah kita betul ngangang masuk kat sini 560, mungkin kita 565, 570, 575 dan okay lah, should be okay. Area breakout dan risiko dia patah balik. Yes, dia patah balik pergi 540. Tapi dah masa kita masuk ke area sini, dia dah naik sampai 640 pun dah untung pun. Alright, dah untung pun kat sini. Dan kita tahu dia akan kenaikan yang sihat adalah dia buat pullback, naik, turun. Okay, dia buat high, dia turun. Kalau nak masuk sekali boleh beli masa dia breakout high yang ni lah. Ini high dia, boleh beli kat 635, 640. Okay, 2 cara. Yang ni satu ni, ataupun yang jenis buy on base, cari masa dia, yang ni kita tahu dia dah breakout down trend line. Okay, dia buat high, dia turun buat high low, cari dia punya base, nak masuk sahut kat sini. Kalau tengok ada volume boleh sahut lah. Di mana dia akan dindong-dindong, itu bukan buy on breakout lah, buy on support lah. Kita percaya itu dah base support dia, tapak dia. Di situ kita nak beli, dia akan dindong-dindong. Siapa yang sanggup dindong-dindong akan masuklah area mana-mana sini 2-3 hari ke, tak tahulah, mungkin seminggu, mungkin 2-3 hari saja, tak pasti. Ada orang yang buy on breakout, dia tunggu makan candle merah kan. Mungkin dekat sini solid sikit, ada sini ke terlepas kan, tak apa, buat satu channel yang kecil pula. Boleh guna time frame kecil, 1 hour ke. Zoom dekat time frame ini daily kan, zoom kat time frame kecil. Yang ni kita dah tahu dia dah breakout, kita cari dia high dah buat, nak cari high low yang breakout. Okay, ada sini breakout, boleh masuk lagi 570. Dan sekarang lah masalah untuk kita masuk. Anda kata tarik Senin ada volume dan dia jaya stabil atas 695 area sini kan. Area sini. Kejap saya lukis kotak. Andai katalah dia bocor pula, bocor tak mahu. Dia breakout. Dia berjaya mengatasi area sini kan. Area sini orang intraday dia akan boleh masuk lah. 690 sampai 725 ada peluang 2-3 bit buat duit. Tapi siapa yang nak swing, sebab sini ada satu resistance, boleh tunggu dia breakout lagi dekat 725, 730. Okay, ada volume padu masuk situ, try. Sebab kenaikan dia kita expect kalau kata dia nak ni naik kan, kita ambil dia dari sini lah. Dia boleh naik sampai 30%. Kurang-kurang kita boleh dapat 30% lah, kalau betul dia ikhlas breakout saja. So perhatikan counter ni, sila masuk dalam counter kajian kita. Alright, dia tak tahu dia nak naik hari apa, minggu ni atau minggu depan. Sebab dia list tu boleh pergi sampai 2 minggu kan. Kalau dah lepas 2 minggu tu kira lambat sangat, kita cari counter lain lah. Within 2 minggu, minggu ni perhatikan ada tak dia nak breakout dekat sini, untuk kita boleh swing dapat 30%. Siapa yang nak 2-3 bit memang boleh dapat makan kat sini lah. Sebab dia tengah test. Suppose sebab ni dia dah buat lagi sekali dan dia dah buat penurunan. So suppose inilah kali kedua dia test untuk naik. Suppose sekarang lah masa untuk dia naik. Suppose. So kita buat elektronik. Tengok sektor elektronik.
Kalau dia settle index hijau, volume masuk, boleh cuba. Tapi kalau dia tengah merah, tunggu dulu. Cari tengok time frame dekat time frame kecil. Ada dia buat cross up tak? Kalau belum cross up, jangan masuk lagi. Okay. Nak ambil counter yang lain sikit. Time frame 4 hours sekejap. Kalau sempat kaji je. Kalau tu banyak lagi kaji pun bagus. Highlight je. Nanti tambah kat sini nota kenapa kita pilih kaji counter tu. UEM. UEM apa? Sektor kewangan. HC ambil satu. Saipak ni apa? Utility. Ambil setiap tu satu. Okay. Macam ni, time frame kecil dia. Dia baru nak cross up. Memang 100 sedang nak buat uptrend dekat kecil dan boleh cari 280. Sekarang 270 2 bit saja tak boleh. Tapi kat sini ada satu tempat yang mana mungkin dia tengah test dan dia boleh breakout dekat sini. Volume belum padu nampak tak line yang average volume dia kena lepas average volume ni 0.065 juta. So nak kata 50,000 betul. Dia kena melepasi dulu volume dia ni, kena naik atas ni. Then kalau dia breakout area sini lah, kata 275, dia berjaya breakout solid volume kat sini perpadu. Bismillahirrahmanirrahim, try masuk. Sebab nampak dia macam cuba buat pullback. Tapi jangan bocor lah. Ambil echo lah, kita ambil yang bawah sikit. Sebab lagi bawah bawah kita letak lagi lah support tu lebih kuat lah. Lebih kita macam ni. Kalau kita buat macam ni, nanti turun sikit kita dah nak jual jadi kita letak jauh sikit. Kita ada risiko lebih tinggi sikit untuk kita buat. Tak perlu jual. Nanti takut bila dia bocor sini je, dah terus keluar, sebenarnya dia rebound dekat sini 255. Okay. So katalah dia boleh breakout kat situ sini ada 280 lah macam. Okay. Dengan volume ni mengatasi sini pun yang dekat tablet kecil cantik. Cubalah masuk sikit ataupun paper trade ke. Sebab mungkin dia tengah buat pullback sekejap, nanti dia sambung kenaikan. Tapi kat sini kan kat sini. Kalau sini banyak sangat kita buat sikit. Risiko lebih kecil lah. Faham tak apa saya sedang buat? Kalau masa support kita ambil yang bawah, paling bawah sikit. Sebab kita nak letak nyawa panjang sikit kat kita kan. So, nanti kita keluar takut dia terus terbang pula. Yang ni kita boleh je letak bila dia breakout kita dah target 30%. Tapi saya lebih suka letak pendek sikit. Harapan dia tak lampau tinggi gunung sangat. Boleh buat kat sini 2345 tu ada 35 ataupun you nak buat breakout area sini 365. Terpulang Kalau saya akan ambil yang lebih kecil. Yang agak boleh capai lebih cepat lah. Yang ni takut dia tak pergi test kat atas tu. Kena tengok kiri yang setiap kali kita buat resistance tu, yang kita nak capai TP kita tu, tengok tepi ada tak dia punya resistance sebelum. Dia test area mana? Dia test area sini. So kita tanda adakah tempat yang kita area nak TP. Ada satu resistance yang reject situ. Dekat bawah lagi So kita kena target 325 dulu lah. Yang ni memang kita punya projection, kita expect dia boleh pergi at least 345, 340 macam tu. Tapi sebabkan dia ada rejection sebab tu kita kena tengok pandang kiri. Pandang kiri dia ada satu resistance kat sini 325. Mungkin dia pergi 325 dia turun balik. Okay, next kalau dia berjaya lepas 325, dia akan cari 3 resistance yang sebelum yang dia tak berjaya lepas 355. So okay lah, within yang kita punya expectation dia boleh pergi. Kita expect dia boleh pergi 345 sampai 365. So dia punya resistance sebelum pun dekat ada 355. So boleh expect lah ada 350 untuk kita target.
Cuma kena bagi lepas 325 dulu. Mungkin tipis sikit dekat 325. Mungkin dia dinding-dinding. Dan tipis selebihnya dekat ada 350, 345. Right? Ini cerita dia. Kalau lepas dulu ni. Sebab dia ada buat base. Kalau dia berjaya reverse up balik. Kat sini dia naik balik. Okay, kat sini pun dia naik balik. Mungkin hari Selasa boleh nampak lah. Sebab hari Isnin kita tengok dia buat apa. Betul tak dia nak breakout sini. Kalau hari Isnin dah berjaya breakout kan. Kita tengok hari Isnin dah berjaya breakout atas 280. Volume for solid. Okay, boleh je bismillah hari Isnin. Tapi sekiranya tak berlaku tu. Kita perhatikan betul-betul. Boleh tengok petang. Pukul 4, 4.30 tu betul tak orang tengah sahur untuk dia betul-betul solid breakout. Kalau betul-betul ikhlas. 4.30 tu orang akan masuk beli. Kalau tak. Memang tak lah. Kena tunggu hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat pula lah. Okay. Masukkan dalam kajian. Okay. Lagi satu saya lupa pula nak tengok. Trend dia. Sekejap kita tutup lukisan. Kita zoom. Trend dia, okay. Trend dia di atas EMA 100 ngam-ngam sekarang. Lepas dia buat doji. Dia ni dia kena lepas 280 sebab dia ada resistance kat sini. Dia punya merah dia dan kita nampak kuning tu dia buat base sebelum dia nak turun dia ada pernah buat base dekat area 280. Dan kita target yang terdekat adalah 295 lah untuk orang yang intraday BTST sebab dia punya SMA 200 selalu dia akan pergi test dulu SMA 200 untuk buat dia buat uptrend. Selagi dia tak berjaya lepas 295 ni, uptrend yang kita target ni, tadi tu tak berlaku 345, 365 tu takkan berlaku. 325 pun takkan berlaku selagi tak lepas 295 SMA 200 dia. Kalau lepas, dia akan jadi satu solid uptrend. Okay, contohnya naik. Buat HH, turun, breakout HH. High-high yang sebelum dia berjaya breakout kat area dan dia di atas SMA 200 cantik sangat untuk kita swing. Tunggu dulu. Sekarang perhatikan dulu apa dia nak buat. Alright. Okay, saya rasa itu saja untuk kali ni. Boleh ambil semua counter sikit-sikit. Still ambil sikit. Saipa ambil sikit. Ambil counter yang pelbagaikan dia punya sektor untuk kajian. Letak balik, kaji balik. Tandalah dekat mana kita nampak RBS ke, resistance mereka support ke, chart pattern ke. Counter tu tengah buat uptrend tak? Uptrend. Tengah cross up semua line tak? Sekarang dia tengah buat pullback. Dia punya line semua tengah compress ke bawah, kena cross up balik kat daily. Itu contoh. Kalau dah cross up daily, time frame kecil pun nampak tengah cross up, esok bismillah terus lah. Kalau sini kat daily dia tengah pullback, yang ni pun tak tahulah apa cerita lagi, betul-betul dia nak cross up ke belum, tunggu dulu. Kalau dekat daily dah buat cross up dekat 15 minit tengah turun, tunggu dia turun, cross up balik. Sebab daily dah memang uptrend yang ni belum, daily belum lagi. Yang ni pun belum lagi. Kalau sini dah uptrend, sini belum, dia turun ke bawah, tunggu dia compress, cross up, bismillah. Alright. Okay, saya rasa itu saja yang dapat saya share untuk counter kajian pada hari ni. Yang lain boleh tambah sendiri counter-counter lain, tambah sendiri. Okay, kaji banyak masa lagi, insyaAllah boleh tambah lagi kajian kita, letakkan lebih banyak sektor. Dan sebab saya dah bagi dah reason kerana kalau sektor yang bergerak tu contoh pengangkutan, so kita boleh terus fokus counter pengangkutan. Kalau kita tak kaji, kita lambat proses untuk sadi. Okay, counter ni kalau kita dah sadi awal, okay, senang, kita boleh refer balik list kita. Okay, mana counter kita punya yang pengangkutan, okay, perdana, contoh Encore, apa benda-benda lah, ambil yang mahal sikit, PT Trans. PT Trans maksudnya yang mahal, soalnya lebih gerak, lebih pantas lah. Tapi kalau kata sektor yang sorry, counter yang digoreng pada minggu itu adalah super penny, then you can boleh tengok counter katalah yang naik adalah pengangkutan dan yang digoreng adalah super penny, dan tengok semua yang super penny pengangkutan, perdana, Encore, apa lagi lah yang murah-murah tu. Kalau pengangkutan yang tengah trending tapi bukanlah counter super penny, counter yang elok, dan tengok counter yang elok lah atas 50 sen, RM1. Macam tu, atas RM1 atau 50 sen. Tengok keadaan. Okay, kena baca. Ini perlukan proses dan pengalaman. Perlukan setiasa tengok apa nak buat. Boleh dapat trace, right? Okay, itu saja. Siapa yang mendapatkan indikator, screener, nak masuk support group, apa semua tu, boleh
Nonton video-video saham, boleh cari saya kat Telegram Gabriel Saham. Harga RM100 sahaja. Itu kalau nak belilah. Okay. Kalau tak boleh kaji macam biasa, ini list-list ni boleh ambil tengok kaji apa yang patut. Tadi ada daily kan, tadi dan ni yang 4 hours. Kaji mana yang nampak ada peluang tengah cross up, daily tengah uptrend, dia punya 15 minute tengah pullback, cari time dia cross up balik. Kalau ada chart pattern, kalau dia tengah buat downtrend line, dia perlu breakout dan trend line. Kalau dia ada hash dia buat high, bagi dia breakout high, bagi saya lah. Kalau yang nak dia beli kat support, cari base yang kuat, tandakan dekat mana dia buat pullback tu, tandakan. Kalau sanggup nak masuk dekat area situ, nak dinner, then you can try. Okay, itu saja. Terima kasih kerana mengikuti video saya ini. Okay, jangan lupa subscribe, like, share, komen, apa-apa yang patutlah. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.